Ini bab cabang-cabang bab sembahyang sunat dan rakaat sembahyang sunat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ummi Habibah, katanya Nabi SAW bersabda, sesiapa bersembahyang dalam fi yaumin, dalam sehari 12 rakaat sunat, nescaya dibina untuknya sebagai balasan, sebagai ganjaran kepada 12 rakaat itu, baitun fil jannah, sebuah rumah di dalam syurga. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, daripada Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata, saya bertanya Aisyah tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia pun kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sebelum zuhur 4 rakaat di rumahku, kemudian baginda keluar lalu bersembahyang dengan orang ramai yang sembahyang fardu, kemudian dia kembali ke rumahku lalu bersembahyang 2 rakaat. Dan wa kana yusalli bin nas al-maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang ataupun bersembahyang dengan mengimami orang sembahyang maghrib, kemudian kembali ke rumahku lalu bersembahyang 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang isya bersama mereka, kemudian kembali ke rumahku lalu bersembahyang 2 rakaat. Dan baginda bersembahyang pada waktu malam 9 rakaat termasuk witir. Wa kana yusalli lailan tawilan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada waktu malam lama, panjang dengan berdiri. Wa lailan tawilan, dan lama ataupun pada waktu malam lama dalam keadaan duduk. Wa idza qara'ah, bila dia membaca dalam keadaan berdiri, dia akan rukuk dan sujud dalam keadaan berdiri. Dan apabila dia membaca dalam keadaan duduk, yakni qiyam dia tu dalam keadaan duduk, dia akan rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Wa kana ittala' al-fajr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila terbit fajar akan bersembahyang 2 rakaat, kemudian dia keluar lalu mengimami orang ataupun menjadi imam kepada orang ramai dalam mengerjakan sembahyang fajar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sebelum zuhur 2 rakaat dan selepasnya 2 rakaat. Selepas maghrib 2 rakaat di rumahnya, dan selepas sembahyang isya 2 rakaat. Wa kana la yusalli ba'da al-jum'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersembahyang selepas Jumaat sehingga dia pulang ataupun selagi dia tidak balik. Lalu dia bersembahyang 2 rakaat yang di rumahnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Ini bab 2 rakaat sembahyang subuh, 2 rakaat sembahyang sunat subuh, begitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjaga mana-mana daripada sembahyang sunat seperti baginda menjaga 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Babun fi takhfifihima, ini bab tentang ringkasnya sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meringkaskan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh itu. Ini 2 rakaat sunat subuh itu. Sehingga aku berkata, sehingga aku fikir, aku fikir, hal qara'a fihima bi ummil Quran, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam kedua-dua rakaat itu ummil Quran, yakni Fatihah, baca ke tidak? Adakah dia baca? Gitu maksud. Mana cepat sangat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat subuh qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Yang ini dalam rakaat yang pertama tu qul ya tu, dan dalam rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Ziyadah, Abu Ziyadah Ubaidullah bin Ziyadah Al-Kindi, dia meriwayatkan daripada Bilal bahawa Bilal menceritakan kepadanya sesungguhnya dia pernah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada baginda tentang sembahyang subuh. Tetapi Aisyah
telah menyibukkan Bilal dengan sesuatu perkara yang dia tanya Bilal tentangnya, sehinggalah cerah subuh tu, sehinggalah lewat subuh, betul-betul terang dah, betul-betul terang dah waktu subuh tu. Cerah dah lah. Qala faqama Bilal, perawi berkata, maka bangun Bilal, pergi memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang, dan disusuli pemberitahuan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pergi cerita pula. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak keluar juga. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersembahyang bersama dengan orang ramai, wa akhbarahu, Bilal pun cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Aisyah telah menyibukkan dia dengan sesuatu perkara yang dia tanya, yang ni Aisyah tu tanya dia tentangnya, sehingga pagi benar dah, yani sehingga lewat benar dah subuh tu. Wa annahu abta'a alaihi bil khuruj, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula lambat keluar. Faqala, lepas tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, dia pun kata, sebenarnya saya tadi duduk sembahyang 2 rakaat subuh. Faqala ya Rasulullah, Bilal pun kata, wahai Rasulullah, innaka asbahta jiddan, sesungguhnya engkau, yakni tuan, lewat benar dah ni, cerah benar dah ni. Qala law asbahtu akthara mimma asbahtu, kalaulah aku berada pada waktu yang lebih cerah lagi daripada hak ni, aku tetap akan mengerjakan 2 rakaat sunat subuh ini. Wa ahsantuhuma, dengan mengelokkannya, dengan mencomelkannya, tetap aku buat juga. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu meninggalkan 2 rakaat sunat subuh ini walaupun kamu dirempuh, walaupun kamu dirempuh oleh kuda. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, hak selalunya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam 2 rakaat sunat fajar itu, amanna billah wa ma unzila ilaina, ayat inilah. Qala hadhihi, dia kata hak ni dia baca dalam rakaat yang pertama, dan dalam rakaat yang akhir, yakni rakaat yang kedua lah, dia baca amanna billah wa syahad bi anna muslimun. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat sunat subuh, qul amanna billah. Ini dia ambil awal ayat tu. Qul amanna billah wa ma unzila ila wa ma unzila alaina, dalam rakaat yang pertama. Dalam rakaat yang satu lagi ayat ni, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin, ataupun inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, hingga seterusnya. Syak Darawardi. Itulah bab baru yang kita baca malam ni. Sebelum pergi kepada bab baru tu, mungkin baru ni ada sikit sebanyak kan, kita bincang tentang, baca je baru ni pasal panjang, tentang salatul khauf. Salatul khauf. Dalam perbincangan yang lepas kita sudah sebut, dalam Sunan Abi Dawud ini dia mari riwayat ada 11 macam. Boleh dikatakan dalam kitab-kitab Sunan ini hak ni lah yang terbanyak. Tetapi ulama-ulama bahas, dia bincang perkara ni lebih lagi daripada tu, bentuk sembahyang khauf ini secara ringkas lah. Sebab apa nak pergi banyak pun tidak perlu, baru ni sudah jelas dah daripada terjemahan itu pun. Dan benda ni jarang berlaku. Jarang berlaku, dan banyak pula khilaf itu. Kok mana-mana pun baru ni sudah kita sebut dah. Khilaf ini boleh diterima, semua ulama boleh terima. Cuma hak mana lebih afdal, lebih molek dibuat, hak tu je khilaf ni. Khilaf dari segi aulawiyah, dari segi harus tu semua kata boleh, hak mana-mana pun semua kata boleh. Tidak kata siapa berbeza, hak ni tak boleh, tidak sampai gitu. Kalau kita perhatikan perbezaan dalam sembahyang khauf ini, maka begitu banyak sekali perbezaan pendapat di antara ulama. Bahkan ada yang sebut sampai 30 lebih bentuknya.
Ini semua apa berbeza banyak ni? Sebab keadaan itulah, keadaan semaya khauf tu dia bukan serupa keadaannya. Dengan sebab itu ulama sebut lagu ni sampai 30 lebih bentuk dia. Sebab apa? Keadaan perang ni kan bukan tetap. Bukan tetap. Boleh jadi macam-macam keadaan yang berlaku kepada orang yang perang. Dengan sebab itu berbeza. Jadi kita nak sebut sini, hak kita baca baru ni macam-macam lah. Ada hak semaya 4 rakaat pun ada. Bahkan Imam Syafi'i kata dia bergantung kepada keadaan duduk tu. Kalau perang tu di tempat mukim kita, di tempat tetap hak asal kita, dan dia kena semaya 4 rakaat juga, dia kata. Jadi perang ni yang boleh jadi khosar tu dengan sebab musafir tu. Dia buat gigut tu. Kalau tidak 4 rakaat juga. Dan dengan sebab itu dia kata ada juga hak sembahyang 4 rakaat. Ada juga kan, hak baru ni kita baca hak sembahyang 4 rakaat. Cuma Nabi sembahyang dengan hak ni 2. Dengan hak satu kumpulan lagi 2. Lepas tu masing-masing tambah 2. Jadi maknanya 4 lah. Masing-masing tu 4. Jadi apa hak 4 tu? Jadi dia kata sebab duduk di tempat. Di tempat asal. Maknanya dia bukan dalam musafir. Lepas tu hak kata qasar tu dalam musafir. Yang ni tu imam sembahyang dengan satu kumpulan 1 rakaat, lepas tu dia tambah sendiri kumpulan tu. Mari hak solat lagi tu sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat dan dia sempurnakan sembahyang dia. Begitulah mana keadaannya. Ada juga dalam banyak-banyak baru ni kita baca kan, dia sebut satu rakaat saja. Lepas tu tak ada tambah tu. Ada juga lagu tu. Satu rakaat saja. Yang ni hak akhir. Tujuan Imam Abu Daud mari semua ni dengan ayatnya. Hak berbeza pendapat ulama ni gini, masing-masing dia ada dalil dia lah. Ada dalil. Dan semua ni boleh katakan sahih. Dan ini tidak kata tak boleh berlaku. Kalau macam sembahyang kusuf ataupun gerhana matahari itu benar sama juga. Peristiwa sama, lepas tu khilaf. Jadi kena tarjih lah hak ni hak lebih kuat. Hak ni hak lebih kuat sebab sekali je berlaku. Tapi kalau hak ni banyak kali perang, dan perang tu keadaannya tidak serupa. Jadi kita boleh terima kalau banyak perbezaan tu. Tak jadi masalah. Antara yang kita baca baru ni kan, hak sembahyang rakaat tu hak akhir, bab akhir. Ada juga yang terima hak tu bab akhir tu, iaitu bab man qala yusalli bi kulli ta'ifatin raka'atan wala yaqdun. Imam sembahyang dengan setiap kumpulan 1 rakaat, dan mereka yang makmum itu tidak qada dah, tidak tambah dah pada sah tu. Cuma imam tu jadi 2 rakaat. Untuk imam 2 rakaat, untuk masing-masing makmum 1 rakaat saja, tidak tambah. Itu hak akhir kita tengok. Tapi ada juga orang yang tak terima hak tu. Orang yang tak terima hak tu, dia kata hak ni hak kata sembahyang 1 rakaat ni, dia sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya 2 rakaat, lepas tu dia tambah sendirilah. Cuma riwayat tu tidak sebut. Dia kata begitu. Riwayat tu tidak sebut. Tetapi pendapat ini sebenarnya tertolak apabila kita baca beberapa riwayat selepas tu kan, yang jelas menyebutkan mereka hanya sembahyang bagi masing-masing tu rakaat. Lepas tu dia tidak tambah dah. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Jelas nampak situ. Jelas nampak situ. Cumanya apa yang nak disebut di sini, hak berpendapat lagu tu pun ramai juga hak berpendapat lagu tu. Antaranya hak berpendapat lagu tu rakaat saja, iaitu Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq bin Rahawai.
Itu di kalangan ulama mujtahid. Di kalangan sahabat pula Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, dan di kalangan tabi'in pula bukan seorang ramai lah. Ramai hak kata boleh buat serakaat. Begitulah. Tapi ada juga orang kata hak serakaat ni, dia kata hak terima hak lain-lain. Hak lain dia terima juga. Hak ni hak serakaat dalam keadaan itu benar, dalam keadaan orang kata genting benar. Dalam keadaan genting benar peperangan itu, dalam keadaan orang panggil syiddatul khauf, dalam keadaan sangat bersangatan, takut ataupun bimbang kepada musuh. Dalam keadaan itu semaya serakaat ni tak boleh, dia kata. Kalau daripada awal lagi nak semaya serakaat, ada juga yang kata gitu. Tapi kita nak cerita di sini, ada hak kata memang dalam keadaan biasa pun asalkan pergi perang, orang panggil sembahyang khauf memang serakaat. Demon ni lah hak faham begitunya. Maknanya dia ada khilaf tu pula. Hak kata serakaat ni ada hak kata boleh, tapi dalam keadaan takut sangat ataupun bimbang sangat. Ada yang kata tidak bimbang pun, asalkan pergi perang lagu tu. Dan duduk di tempat sendiri pun, kalau dalam keadaan takut begitu, lagu tu juga semayanya. Tidak seperti Imam Syafi'i kata tadi kan, kalau duduk di tempat sendiri kena 4 rakaat. Kalau musafir 2 lah mestilah. Kalau Syafi'i, Hanafi pun kata lagu tu juga, dia kena 2 ke mana-mana pun. Tak ada hoksa ni. Hoksa ni bagi dia tak ada. Kecuali ada hak terima, dia kata dalam keadaan teruk sangat. Kalau tidak teruk, kena 2. Gitu. Lepas pada tu ada juga hak sebut bahawa sembahyang khauf ini hanya khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ada juga. Maknanya sekarang ni tak ada dah sembahyang khauf tu. Sembahyang khauf tu tak ada dah lepas Nabi. Kata ni pendapat dia lah. Antara yang berpendapat begini ialah Imam Abu Yusuf dan Al-Muzani, yang anak murid kepada Imam Syafi'i itu. Dia berpendapat sembahyang khauf tak ada. Sebab apa? Dia pegang dengan ayat wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Itulah berkenaan dengan sembahyang khauf dalam Quran. Wa idza kunta fihim, bila kamu berada di antara mereka. Engkau tu Nabi lah. Dia kata khusus dengan zaman Nabi. Ini keistimewaan untuk mereka. Hak kemudian dia tak ada dah. Sebab apa? Kunta, bila engkau ada di kalangan mereka. Jadi bila engkau tak ada dah lah. Jadi sembahyang khauf ni tak ada. Gitu. Jadi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan perang itu tak ada lah sembahyang. Supaya orang dalam keadaan darurat lah, dalam keadaan ada masalah, tak boleh nak berhenti, tak boleh nak apa, dia kena qada lah, gitulah. Caranya kena qada. Ada juga berpendapat begitu. Walaupun hak ni sebenarnya kalau nak kira berdasarkan dalil, tidak berapa kuat. Tidak berapa kuat. Sebab apa? Sebab kalau kita nak kata khusus dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat kemudian tu pergi perang pula tu dia ada juga sembahyang. Kalau kita nak kata mansuh lah, khusus lah untuk Nabi, maknanya kemudian untuk orang kemudian tak ada, kira-kiranya mansuh lah untuk orang kemudian. Berapa ya sahabat-sahabat ramai gitu semua tu duduk perang tu dia sembahyang juga. Dengan sebab tu kita kata tu dari segi dalilnya tidak kuat. Tidak kuat. Tapi hak mana-mana sebut ni, sama ada hak 4 rakaat ke 2 rakaat ke, lepas tu macam-macam bentuk cara tu semua boleh terima, kuat belaka. Dan hak 1 rakaat tu pun kuat juga. Hak tu kuat. Lepas pada tu baru ni kita baca hak akhir tu kan, iaitu salatul talib. Yang ni orang yang mengejar orang. Dia ada pula keadaan dia. Mana tidak semesti duduk dalam keadaan berdiri molek begitu. Boleh jadi duduk atas kenderaan, duduk kejar tu pun boleh sembahyang juga, yang ni dengan isyarat. Itu pun satu bentuk sembahyang khauf juga. Itulah secara ringkasnya. Lepas tu kita pergi kepada pasal kitab ni ada masalah. Jadi bulan muka surat lah, jadi tak ada muka surat lah, jadi waktu kena balik.
Barulah kita pergi kepada hak kita baca tadi ya. Pecahan-pecahan ataupun cabang-cabang masalah ataupun bab sembahyang sunat dan rakaat sembahyang sunat. Maksud sunat di sini sunat rawatib. Maksud sunat itu iaitu sunat ratibah ataupun rawatib. Yang ini sunat orang kita panggil kapik, sunat kapik fardu tu. Sunat kapik fardu. Tapi kapik di mana ada dua kan, di belakang depan, qabliyah ba'diyah. Tapi bukan semua sembahyang tu kan ada dua gitu. Jadi kalau kita nak kata kapik tu tak berapa tepat juga kan. Tak berapa tepat juga. Hanya kena kepada setengah-setengah sahaja. Jadi dalam masalah sembahyang sunat ini, rakaatis sunnah, apa ni, rakaat sembahyang sunat. Sunat, hak kita panggil sunat tu, sembahyang sunat itu, dia ada beberapa macam. Bahkan dalam istilahnya dia mengikut setengah ulama, sama mengikut setengah ulama, dia ada beza, ada beza. Misalnya antara perbezaan antara sunnah, nafal, tatawwu', mandub, mustahal, muraghab fih. Kata Mullah Aliul Qari, semua sama, serupa itu. Istilah saja berbeza bunyinya, tapi maksudnya sama. Kalau kata sembahyang sunat, sembahyang nafilah, nawafil, sembahyang tatawwu', serupa aja maknanya. Maksudnya sembahyang sunat lah, kalau tidak fardu. Yakni sembahyang yang digalakkan oleh syarak. Kalau kita buat molek lah, boleh pahala. Kalau kita tak buat, tak berdosa. Tetapi hak sunat-sunat saat ni dia berbeza-beza pula. Dari segi hak mana lebih ditekankan, hak mana lebih muakkad, itu berbeza-beza pula. Imam Nawawi berkata, sembahyang sunat ni sah dan diterima, walaupun sembahyang fardu itu kurang. Itu Imam Nawawi kata, walaupun sembahyang fardu kurang, sembahyang fardu seseorang itu kurang, sembahyang sunat dia tetap diterima, mana berasingan. Tidak kata bila sembahyang fardu ni kurang, jadi sunat tu tak terima. Tidak. Sebab kita kata orang tu dia ada hutang, dia kena bayar hutang lah, kira tiba-tiba dia tak bayar hutang, dia buat kebajikan. Mengikut Imam Bukhari kan, tak boleh pahala tu lagu tu. Dia kena bayar hutang dulu, hak utama tu, hak tu hak penting, hak fardu tu dulu, barulah buat hak kebajikan ni. Ramai juga ulama berpendapat lagu tu. Ada yang kata tidak, ada yang kata tidak. Supaya juga kalau seorang tu sembahyang qada, dia ada lagi, dia tidak qada, lepas tu nak sembahyang sunat, misalnya bulan puasa tu, kita kata sembahyang tarawih tu, itu pun ada khilaf juga, Tetapi hak ni sunat ni Imam Nawawi kata walaupun sembahyang fardu kurang di sisi Allah lah, dia buat, bukan dia qada tak ada, dia buat, tetapi kurang lah, katakanlah ada sembahyang tu kurang, ikutlah kerana apa-apa pun tidak sempurna, kita kata. Jadi sembahyang sunat tu kalau dia buat molek boleh penuh juga, tidak kata jadi kurang ataupun tak terima langsung sembahyang sunat tu, tak diterima. Pasal apa? Bahkan adanya sembahyang sunat ni dapat menampung hak kurang sembahyang fardu tu. Bukan jadi tidak sah sembahyang sunat tu ataupun tidak ada pahala, tidak. Bahkan boleh menampung sembahyang fardu hak kurang itu. Sebab apa? Nabi SAW ada bersabda, fa idzan taqasa min faridatihi syai'an qala ar-rabb tabaraka wa ta'ala unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammilu bihi man taqasa min al-faridah. Iaitu kalau sembahyang fardu seseorang itu kurang sikit sebanyak, maka Tuhan akan kata kepada malaikat lah, kamu tengok adakah hamba aku ni ada buat hak sunat? Kalau ada hak sunat, maka disempurnakan dengan hak sunat tu apa yang kurang daripada sembahyang fardunya. Lepas pada tu Imam Nawawi ada sebut, dia kata ada orang duduk sebar lah,
hadis kata la tuqbalu nafilatul musalli hatta yuaddi al fariḍah. Tu hadis itu tidak kuat. Tak boleh nak buat hujah tu. Iaitu sembahyang sunat seseorang itu tidak akan diterima kalau selagi dia tidak menyempurnakan sembahyang fardu dia. Jadi hak tu hadis itu tidak kuat. Kata dia tak boleh nak buat hujah. Kalau kita nak terima juga hadis ni hak dhaif ni, kata dia, kalau kita nak pakai juga, maka adalah jalannya, iaitu untuk sembahyang rawatib hak ba'diyah. Sembahyang rawatib hak ba'diyah itu ada kemungkinan lah. Ada kemungkinan sembahyang tu tidak diterima. Sebab apa? Misalnya orang tu dia sembahyang fardu tu tidak sah. Bila tidak sah, tak ada lah ba'diyahnya. Nak ba'diyah guana sembahyang tu tak jadi lagi. Adalah keadaan tu, dia kata bolehlah kita terima. Tapi kalau semata-mata lepas sembahyang tu tak terima sembahyang sunat, itu tak ada, tidak lagu tu. Ada kemungkinan kalau sembahyang dia tu tidak sah, misalnya dia ambil air sembahyang tu tidak rata kau misalnya, jadi dia sembahyang fardu tu tidak sah. Lepas pada tu dia sembahyang sunat, tak jadilah ba'diyah apa dah moga zuhur dia tu tak buat lagi, tak jadi lagi. Tapi kalau hak qabliyah dah jadi dah. Kalau hak qabliyah dia tu maknanya dengan air sembahyang yang lain lah, dengan air sembahyang yang lain yang tidak dia rata anggota wuduk dia tu, tidak ada penghalang, maka hak qabliyah dia tu jadi. Lepas tu katakanlah ada sisi ikan di lengan dia, dia ambil air sembahyang semula, maknanya tak rata lah kira-kira sembahyang fardu tu. Lepas pada tu dia buat sisi tu, ambil air sembahyang semula, sembahyang hak ba'diyah, adakah jadi? Tak jadi. Sebab apa? Hak fardu tadi tak jadi. Gitu. Dalam keadaan tu bolehlah. Kalau kita kata dia kata kita nak pakai hadis tadi, nak pakai secara mutlak tak boleh. Tak boleh. Itu pun kalau kita nak ambil kira juga pada hadis tu hadis dhaif. Kalau kita nak juga setara tu lah kalau boleh pun. Lepas pada tu dia bagi di sinilah hak yang disyariatkan, ibadat-ibadat yang syariatkan itu ada 4 macam. Satunya hak orang panggil fardu. Yang kedua orang panggil wajib, ini mengikut mazhab Hanafi, mengikut mazhab Hanafi. Yang kedua orang panggil wajib. Yang ketiga orang panggil sunat. Yang keempat orang panggil nafal. Itu dia ada beza pula. Hak fardu tu maknanya sembahyang ataupun ibadat yang sabit berdasarkan dalil yang qat'i. Berdasarkan dalil yang qat'i ataupun dalil yang mutawatir. Hak tu hak fardu. Misalnya sembahyang 5 waktu tu hak fardu. Hak wajib mana menunjukkan mesti juga, tapi berdasarkan dalil yang tidak qat'i, zanni. Seperti sembahyang witir itu bagi mereka itu wajib. Sembahyang witir adalah wajib, dan beberapa sembahyang yang lain seperti sembahyang sunat subuh, seperti sembahyang raya, bagi Hanafi adalah wajib, bukan fardu. Sunat ni hak Nabi SAW buat tetap, walaupun dia tu memang sunat, diketahui sebagai sunat, bukan termasuk dalam hak wajib, bukan termasuk dalam hak fardu, tidak. Hak sunat. Tapi sunat pun Nabi tak aja tinggal. Kalau dia tinggal, dia akan qada. Hak lagu tu orang panggil sunat. Sunnah di sini dalam istilah ni. Orang kita panggil sunat tu. Kalau hak nafal tu tidak begitu. Tidak setara tu kedudukan. Itu dia bahagi kepada 4. Di sisi Imam Syafi'inya ada 3. Fardu, sunat, nafilah. Sunat seperti tadilah, iaitu hak Nabi tidak tinggal, macam sembahyang rawatib dia tak tinggal. Dia tak tinggal. Nafilah sembahyang sunat hak lain-lain lah, hak biasa. Hak tu nafilah. Dan fardu sembahyang 5 waktu. Tu hak fardu. Hak wajib tu tak ada. Hak wajib tu dalam istilah yang suku tak ada.
dia kira wajib dengan fardu tu hak tula. Itu dalam mazhab Syafi'i. Habis itu. Kemudian hak nafal dan sunat ni dia terbagi kepada dua pula. Ini mengikut pembahagian dia lah. Mengikut pembahagian dia. Iaitu kalau kita tidak buat hak sunat, kalau kita tidak buat jadi kurang, jadi cacat. Ataupun makruh kalau kita tidak buat. Seperti jemaah, sembahyang dengan berjemaah, azan, qamat dan seumpamanya. Itu jadi kurang kalau kita tak buat itu. Yang keduanya iaitu orang panggil sunnah zawaid. Jadi sunnah yang pertama tadi orang panggil sunnatul hadi. Sunnah hadi. Kalau kita tinggal jadi kurang, jadi cacat. Satu lagi iaitu sunnah zawaid. Kalau kita tinggal tidaklah jadi cacat, jadi kurang. Tidak jadi cacat, tidak jadi kurang. Hak ni berkait dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara hidup dia tu. Lepas tu pakaian dia, duduk bangun dia, hak tu masuk dalam hak ni. Ini beza istilah lah. Setengah ulama dia kata istilah lagu lain. Orang panggil sunnah tasyri'iyah, sunnah ghairu tasyri'iyah. Hak ni lah benda tula je. Cumanya istilah nama saja berbeza. Jadi sunnah zawaid ni lagu tu lah. Misalnya Nabi pakai lagu ni, Nabi makan lagu ni, Nabi makan roti. Jadi adakah jadi cacat, jadi kurang kita kalau kita tak makan roti? Tidak gitu. Nabi dulu pernah naik kuda. Dan banyak lagi lah benda-benda lain yang seumpama itu kan. Itu tak ada kena-mengena. Itu orang panggil sunnah zawaid dalam istilah ni. Dalam istilah lain dia sebut macam-macam lagi lah. Ada juga yang menyebutkan sunnah yang merupakan ibadah dan qurbah. Ada juga sunnah yang merupakan adah. Hak tulah tu istilah tulah. Hak adah tu hak berkait dengan pakaian, berkait dengan makan minum, gapo suasana, bentuk rumah gapo tu, kita tidak dituntut lah tu. Anda rasa hak lebih tepatnya, lebih molek istilah tu, lebih terang, iaitu kita pakai sunnah tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah iaitu hak termasuk di dalam hukum lah, hukum fiqh tu. Wajib ke, sunat ke, harus ke, haram ke, makruh ke, hak tu. Hak tu masuk dalam hak tu. Kita boleh kata hak mana-mana. Masuk dalam hak mana-mana, satu daripada 5 tu kita boleh kata. Itu sunnah tasyri'iyah. Sunnah ghairu tasyri'iyah, hak tidak lagu tu lah, tidak berkait dengan hak tu. Tidak berkait dengan wajib ke, cuma dia sekadar harus saja. Dan harus itu pun boleh jadi di masa yang lain tidak molek, bahkan tak boleh buat. Cuma di zaman dia tu harus. Mungkin setengah-setengah zaman kita pun harus, tapi setengah-setengahnya tak boleh. Salah kalau buat lagu tu. Misalnya gali parit masa nak perang tu. Hak zaman dia tu memang ada keperluan, tapi zaman kita ni gali parit buat ke dia. Orang mari dengan jet, dengan peluru berpandu dengan dia tu. Jadi tak dapat ada, menak saja. Itu termasuk dalam ghairu tasyri'iyah, tidak termasuk dalam syariat. Yang ni kita nak boleh kata wajib kau kita kena buat gitu, haram kau buat gitu. Tak ada kena mengena. Itu mengikut keadaan. Paling tinggi ia harus. Di zaman Nabi dulu ia sebab ada keperluan dia. Zaman kita tak boleh. Zaman Nabi perang guna pedang, guna anak panah. Lah ni orang guna pedang, guna kau tu guna. Kita nak guna hak tu lah. Tak boleh. Salah pula kalau kita guna, tak kena gaya. Guna dengan arti tak sepakat hak lain. Lah ada hak lain tu tak sepakat hak lain. Kalau tak ada hak lain, ada hak tu kita boleh guna, itu lain cerita. Begitulah juga dengan makan, minum, apa, pakaian. Nabi SAW selalu pakai kain. Apakah mesti kita terikat dengan itu? Tidak. Sebab apa? Sebab dia tidak termasuk dalam sunnah tasyri'iyah, tapi ghairu tasyri'iyah. Hak tu lebih comel istilah dia tu. Tapi hak ni tidak ada kena mengena dengan semaya ni lah. Nak rayaknya istilah sunnah tu, bila sebut sunnah tu macam-macam. Macam-macam ada. Satu sunnah dengan makna semaya sunat.
Satu sunnah dengan makna sunnah Nabi tu. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi tu dia ada macam-macam lah. Ada hak wajib, bukan semuanya wajib. Ada hak sunat, ada hak harus, begitulah. Ada hak tidak termasuk dalam hak tu. Cuma dia sekadar harus. Sekadar harus. Dan hak ni bukan dalam hadis saja, sebenarnya dalam Quran pun lagu tu juga. Hak dia sebut dalam Quran tu tidak semesti kita kena kita fikir makna kita kena terikat dengan hak tu. Tak. Misalnya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Jadi guna kuda tu untuk menghadapi musuh. Dalam Quran sendiri sebut. Tapi kita tidak terikat dengan hak tu. Tidak terikat dengan hak tu. Dia sebut tu sesuai dengan zaman dia. Zaman masa turun Quran tu orang guna kuda. Ini untuk buat perang. Jadi dia sebut kuda. Bukan makna nak ikat umat Islam ni dengan mengguna kuda untuk sepanjang masa, tidak. Tidak begitu. Jadi Quran pun lagu tu. Bukan hadis saja. Quran pun lagu tu. Dia kena faham maksud dia tu di sebalik tu. Maksud dia tu di sebalik tu. Tak apalah. Hak sini maksudnya semaya sunat. Semaya sunat. Lepas tu dia amari hadis Ummi Habibah. Dia kata Nabi SAW bersabda, sesiapa yang semaya dalam satu hari 12 rakaat sunat, akan dibina untuk dia satunya dengan makna sebagai ganjaran, yakni ba' badaliyah ataupun muawadah bihinna. Satu lagi ba' tu dengan makna ba' sababiyah, dengan makna sebab. Dengan sebab dia semaya tu Allah SWT binakan, bangunkan, buatkan rumah untuk dia dalam syurga nanti. 12 rakaat sehari. Banyak benar rumah kalau buat gitu. Kita dalam dunia ni nak rumah sebuah pun sibuk sepanjang hayat kerja. Kita kata boleh waktu je. Allah SWT dengan kemurahan dia, rahmat dia, dia beri mudah. Beri mudah. Hak ni hak ada sebuah ni pun nak tinggal. Lepas tu dia akan buruk. Dia macam-macam lah boleh berlaku sesuai dengan keadaan dunia tu. Tetapi hak akhirat ni akan berkekalan. Situ. Jadi kalau buat ni mudah je kalau nak kira. Kalau lah dalam dunia ni boleh dengan semaya 12 rakaat tu jadi rumah. No. Maya belaka kali semaya belaka. Tapi tidak gitulah. Tidak gitulah. Hak ni di situlah keyakinan. Keyakinan. Keyakinan sahabat-sahabat orang dulu, orang-orang leni pun ikut Nabi yakin betul dia akan buat ni. Dapat rumah banyak lah saya rasa. Kalau kita ni ada Kuala Lumpur pun ada rumah, Johor pun ada, kan suka pergi dah. Pergi duduk sana rumah kita juga. Pergi duduk sana rumah kita juga. Kalau dalam dunia tidak suka. Bukan setakat dalam negeri tu. Pergi negeri orang putih pun ada juga rumah kita. Pergi negeri Arab pun ada juga rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Okay. Lega tu. Nagu mana nak dapat? Akhirat ni kalau nak kira tak nampak lah. Tak tahu mana nak. Dunia ni nampak boleh buat. Tapi dengan kita buat amalan ni Allah SWT buat. Dia akan menjadi kenyataan. Itulah kelebihan sembahyang sunat. Kelebihan sembahyang sunat. Itu dia sebut secara umum. Lepas pada tu Abdullah bin Syaqiq ni tanya Aisyah tentang sembahyang sunat Nabi SAW. Dia kata ni terperinci lah. Dia sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat di rumah aku. Sembahyang sunat ni hak moleknya iaitu di rumah. Sebab apa? Nabi SAW dalam hadis yang lain ada sebutkan afdalus salah salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik sembahyang ialah sembahyang seseorang tu di rumah dia, kecuali sembahyang hak fardu. Maknanya kalau hak sunat di rumah dia. Sebab itu Aisyah kata Nabi SAW sembahyang zuhur 4 rakaat di rumah aku. Lepas tu dia keluar sembahyang dengan orang ramai. Hak ni di masjid. Mana sembahyang fardu dengan orang ramai. Lepas tu dia balik pula ke rumah aku. Dia sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat pula situ. Dan dia bersembahyang dengan orang maghrib. Mana sembahyang Jumaat lah. Lepas tu dia balik ke rumah aku, dia sembahyang 2 rakaat. Lepas tu dia sembahyang dengan mereka isyak. Kemudian dia
masuk ke rumahku, dia bersembahyang 2 rakaat. Tengah malam pula dia sembahyang 9 rakaat. Termasuklah witir dalam hak 9 tu. Termasuklah witir dalam hak 9 tu. Maknanya kalau hak 9 tu, kalau witir tu 3 rakaat, kita kata 6 lah hak sunatnya. Tapi Nabi SAW tidak buat tetap gini, macam-macam tu ada tu. Ini salah satulah yang disebutkan. Ada hak lebih pendek lagi daripada tu, ada hak lebih panjang lagi daripada tu, ada hak 11 rakaat, ada hak 9 gini, ada hak kurang lagi daripada tu, ada. Jadi mengikut kemampuan lah Nabi SAW buat gitu, nak tunjuk kepada kita lah, iaitu lagu ni pun boleh, lagu ni pun boleh, ikutlah. Dan Nabi SAW bersemayang pada waktu malam lama, dia semayang dalam keadaan berdiri. Ada ketikanya dia semayang tengah malam, dia berdiri tu lama lah, lama. Dan ada juga ketikanya Nabi SAW semayang tengah malam tu lama, dia semayang tu dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Dia nak ceritanya di sini, iaitu semayang sunat ni boleh. Ada pilihan, kita nak semayang sambil duduk ke, nak semayang sambil berdiri ke, boleh. Dalam keadaan mampu pun boleh, mampu kita berdiri. Tapi berbeza dengan semayang fardu. Sebab kalau semayang fardu, kalau kita mampu berdiri, kita tak boleh duduk. Itu yang dia nak royak sini. Nabi SAW kalau dia baca sambil berdiri, mana dia semayang sambil berdiri, baca tu maknanya baca Fatihah tu lah, qiyam dia tu. Kalau qiyam dia tu dalam keadaan berdiri, dia akan rokok dan sujud dalam keadaan berdiri juga. Maknanya supaya kita semayang biasa tu lah, rokok daripada berdiri, lepas tu sujud pun daripada berdiri. Begitu kalau dia semayang daripada awal tu dengan berdiri. Tapi kalau dia semayang daripada awal tu sambil duduk, dia akan rokok mana dalam keadaan duduk juga, dan sujud juga dalam keadaan duduk. Begitu keadaan. Boleh dia. Ini satu cara. Satu lagi cara, iaitu dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, ada ketikanya Nabi SAW, walaupun dia mulakan dengan semayang sambil duduk, tapi dekat dia nak rokok tu dia berdiri. Daripada berdiri itulah dia rokok dan sujud. Boleh juga. Nak ceritanya semayang sunat ni boleh, macam-macam boleh. Dia ada keluasan lah, ada kemudahan untuk semayang sunat ni, tidak seperti semayang fardu. Jadi kalau kita tengok hadis ni, nampak macam mesti gitu. Kalau dia start dengan berdiri kak, kena rokok dan sujud sambil berdiri. Kalau dia semayang start tu sambil duduk, mana kena rokok dan sujud sambil duduk. Ini tidak mesti gini. Adalah dia buat lagu ni ada lagu tu. Tapi tidak semesti gini. Ada ketika dia buat lagu lain. Ni riwayat daripada Aisyah misalnya, dia kata dia tidak pernah sama sekali melihat Nabi SAW bersemayang pada waktu malam sambil duduk, sehinggalah Nabi SAW ni tua. Baru dia nampak Nabi SAW baca sambil duduk. Yang ni baca tu baca Fatihah, baca surah tu lah sambil duduk. Sehingga apabila dia nak rokok, dia akan berdiri. Dia akan berdiri. Bila berdiri tu tidak rokok selalu, dia baca pula kira-kira 30 ayat pula, lepas tu baru rokok. Tu cara dia nya. 30 ayat pula baru rokok. Begitulah. Maknanya bebaslah. Semayang sunat ni dia nak cerita sini, dia nak ayatnya bebas. Dengan sebab itu semua ulama sepakat dalam masalah semayang sunat ni memang ada keluasan lah, ada keluasan. Kalau beza pun sikit-sikit lah, beza pun sikit-sikit. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersemayang sebelum zuhur 2 rakaat. Tadi 4 rakaat. Mana ada Nabi buat 4 rakaat, ada hak buat 2 rakaat. Cuma dari segi hak ni kata dia lebih kuatnya hak 4 rakaat. Kalau ada 2 rakaat tu, itu jangan-jangan. Hak lebih biasa Nabi buat 4 rakaat. Itu orang Hanafi pegang lagu tu. Orang Syafi'i kata tak, serupa je. Hak 2 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh, boleh berlaku. Serupa je, tidak kata hak ni lebih pada hak ni. Cuma dari segi bilangan dia tu tentulah lebih. Kira-kiranya harapannya lebih lah pahala dia, sebab susah pun banyak. Tetapi dari segi Nabi SAW sendiri buat, dia buat berlaku. Misalnya dalam hadis ni sebut 2 rakaat pula. Lepas pada tu 2 rakaat. Lepas maghrib 2 rakaat di rumahnya. Dalam hadis ni nampak seseolahnya hak dia buat di rumah dia tu hak lepas maghrib 2 rakaat tu saja. Padahal tidak.
Daripada hadis-hadis yang lain kita tengok boleh dikatakan semua sembahyang sunat ni, rawatib ni dia buat di rumah. Jadi di sini kalau kita kata fi baitihi itu merupakan qaid kepada hak terdekat, iaitu sembahyang sunat selepas maghrib tu. Tapi kalau merujuk kepada semua, pada semualah. Hak lepas zuhur, hak sebelum zuhur, apa semua tu di rumah. Dan selepas sembahyang isyak dia sembahyang 2 rakaat. Nabi SAW tidak bersembahyang selepas jemaah kecuali apabila dia balik, baru dia sembahyang 2 rakaat. Mana di rumah dia lah juga, tidak sembahyang di masjid. Bukan makna tak boleh sembahyang di masjid, boleh, hak lebih afdal. Sebab itulah dalam hadis tadi kan, inna afdalas salah salatul bar'i. Sembahyang yang paling afdal, paling afdal, bukan makna tak boleh kalau sembahyang di masjid tu. Cuma afdal di rumah. Dan Nabi SAW pula kata, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kamu jadikan rumah kamu ni kubur. Sebab kubur kan tak maya dah. Kubur kan tak maya. Apa ni, ialah hadis-hadis yang seumpama itulah yang jadi khilaf pula ulama ni. Orang Hanafi kata, orang Malik kata tak ada dah sembahyang kubur ni, tak ada. Walaupun sembahyang banyak pun tak ada dah. Kubur tu doa saja. Sebab dia pegang dengan hadis tu lah, hadis tu. Hadis tu, sebab kubur ni orang tak sembahyang. Jangan kamu jadikan rumah kamu ni seperti kubur. Sebab kubur tu, orang hak dalam kubur tu, kau hak mati dah tu tak sembahyang. Dan orang lain pun orang tak sembahyang di kubur ni. Gitu. Dia faham gitu. Jadi rumah tu jangan buat lagu tu lah. Kena ada lah setengah-setengah sembahyang tu dia yang dibuat di rumah. Maksudnya. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata kalau tak ada sembahyang di rumah ni, misalnya di masjid kau sembahyang jenazah tu, pergi kubur boleh sembahyang. Boleh. Sembahyang di kubur tu boleh. Hak maksud sembahyang hak tak boleh ni sembahyang gapo dia? Sembahyang sunat ni maksud Nabi tak sebui sepok kubur, sepok orang dalam kubur tu maknanya tak ada dalam sembahyang. Dia faham gitulah. Dari segi sembahyang jenazah di kubur tu ada, dia kata. Ada. Sebab dia adalah hadis Nabi SAW pergi sembahyang. Imam Malik kata hak tu khusus dengan Nabi, dia kata. Kita tidak. Macam-macam lah takwilannya. Supaya juga sembahyang ghaib ke apa kan, sembahyang jenazah ghaib ni Syafi'i terima, dia tu tak terima. Tak ada sembahyang ghaib ni. Jadi khilaf lah, khilaf. Kalau kita perhatikan di sini, selepas maghrib, sebelum maghrib tak ada. Selepas isyak, sebelum isyak tak ada. Hak asar tu tentu dah lah, hak tu sebelum asar, selepas asar tu tak ada. Hak selepas subuh tu pun tentu dah, kita kata hak sebelum subuh tu ada. Tetapi hak lain-lain tu, hak situ pun ada perincian. Dengan sebab itu ramai juga ulama mengatakan sembahyang sunat maghrib tu tak ada. Ada dalam hadis pun dia kata itu sudah mansuh, kata dia. Sudah mansuh. Ni orang Hanafi pegang lagu tu lah. Orang Syafi'i tak. Dia kata ada sunat qabliyah maghrib. Isyak pun ada juga. Kecuali hak asar dengan subuh tu. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis baina kulli adzanain salatun. Dia pegang dengan itu. Di antara dua azan itu ada sembahyang. Di antara dua azan ada sembahyang. Dua azan itu maksudnya azan hak bai hak derah tu. Azan yang kedua tu qamat. Di antara dengan azan tu baina kulli. Di antara setiap dua azan. Termasuklah maghrib kau, isyak kau. Dia pegang dengan umum hadis itu. Orang hak tak saya pegang hak tu dia kata tak ada tu, dia tengok, cuba tengok hadis hak sebut secara terperinci ni. Ada ke sebut? Tak ada. Bila tak ada, tak ada lah. Hak tu umum tu. Umum. Tak boleh kita pakai hak tu. Dia kata itu masalah khilaf juga. Masalah khilaf juga. Masalah apa ni qabliyah maghrib ke apa tu ada dalam Muslim ke apa pun ada. Jadi tidak perlu bertegai lah. Tidak perlu bala. Nak buat-buat lah, tak saya buat sudah begitulah. Benda ada khilaf. Riwayat daripada Aisyah bahawa Nabi SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Waktu dia tak tinggal. Maknanya
ditakkidkan, lebih dikuatkan lagi, ditekankan lagi daripada hak lain-lain. Hak ni dalam banyak-banyak sembahyang rawatib ni, orang panggil rawatib ni, sembahyang mana hak paling ditekan sekali? Sembahyang sunat subuh, hak rekah sekali. Hak tu. Lepas tu baru pergi hak lain. Baru pergi hak zuhur ke apa ke. Lepas tu dalam banyak-banyak semua sunat ni, hak sunat. Sunat, tidak kira hak rawatib, semua sunat. Hak mana hak paling afdal? Kepada orang yang kata sembahyang witir tu sunat, dia kata witir tu paling lebih, paling ditekankan. Lepas pada tu sembahyang sunat subuh tu. Gitu. Lepas pada tu baru hak lain-lain. Kalau hak umum. Tapi kalau hak antara sembahyang hak rawatib ni, hak paling afdal, semua boleh kata, semua kata sembahyang sunat subuh. Hak tu hak payah sekalinya pun. Walaupun rekah, Nabi SAW tunjukkan itu, ajar tu rekah. Subuh tu sendiri tu pun jadi payah. Subuh tu sendiri, usahakan sunat subuh tu kepada umum. Kepada umum gitulah. Pasal apa? Pasal masa tidur kan, tengah sedap tidur. Lepas pada tu 2 rakaat sunat subuh. Dia mari bak suku 2 rakaat sunat subuh. Nabi SAW kata Aisyah tidak menjaga mana-mana sembahyang sunat seperti dia jaga sembahyang sunat, sembahyang sunat 2 rakaat sunat sebelum subuh. Tak ada dia jaga sampai setara tu. Jaga benar. Dan dia pun tekan orang lain, dia galakkan orang lain supaya sembahyang hak tu jangan tinggal. Dengan sebab itu kita tengok orang Hanafi kuat benar pegang hak ni, sebab mereka anggap ini wajib. Wajib bukan sekadar sunat. Sunat saja tak wajib. Tapi bukan semua ulama dia lah kata wajib. Ada apa ni, pecah-pecah jugalah, bagi juga pokok dia tu. Tapi kalau sembahyang witir tak ada boleh katakan khilaf pokok dia tu. Semua kata wajib. Semua kata wajib. Hak ni ada lagi khilaf. Tapi ramai pokok dia kata wajib lah. Dengan sebab itu kalau kita tengok orang Hanafi ni kan, dia dah sembahyang subuh tu dia sembahyang lewat. Cerah lah. Orang panggil, bahasa kita panggil pada waktu cerah tanah. Tu cerah tanah, itu isfar. Waktu tu dia sembahyang tu. Mana dia bangun tu, dia sembahyang sunat dulu, tak boleh. Walaupun lewat pun kena sunat dulu. Kalau sembahyang fardu, kita pergi negeri dia, orang-orang di masjid negeri-negeri hak mengamalkan mazhab Hanafi ni, kita tengok tu imam duduk sembahyang fardu, duduk baca, dia balik belakang duduk sembahyang sunat ni, cepat. Dia sembahyang juga sunat. Tidak kata pergi selalu dengan tu imam. Tu dia. Dengan sebab itu digalakkan orang-orang dia, digalakkan makna baca tu imam tu baca panjang sunat subuh tu. Apa ni sembahyang fardu subuh tu baca dia. Supaya apa? Supaya dah orang di belakang ni. Dah. Begitu. Sebab dia penting sangat tu. Tak boleh lah. Sampai kena qadha lah. Kalau tinggal tu sunat subuh tu, qadha masa lain lah, masa mana-mana, tak apa. Masa hak boleh. Dia kena qadha lah. Orang dia paling kuat kalau bab sembahyang rawatib ni memang kuat. Sembahyang sunat ni kuat banyak orang Hanafi. Orang Syafi'i tidak gitu, dia banyak kendal situ, kendal. Lepas pada tu sembahyang ringkas, sembahyang 2 sunat subuh ni ringkas. Nabi SAW sembahyang cepatlah, sehingga Aisyah kata, sehingga aku fikir, adakah Nabi SAW ni baca Ummul Quran, yang ni Fatihah, baca kau tidak ni? Fatihah ni apa ni, dia surah macam tak baca dah, cepat sangat ni. Gitu. Di sini ada macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan sunat subuh ni tak baca, Fatihah pun tak baca. Dia pergi hak ni, Fatihah pun tak baca, ikut nak baca mana-mana, inna atainaka dah boleh. Asalkan baca mana-mana rekah, tak baca tak apa. Tu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, itu hak ni kecuali hak ni. Hak ni kecuali. Ada yang berpendapat begini, iaitu tak baca langsung mana Fatihah tu.
Imam Malik kata semaya sunat subuh ni Fatihah saja. Tak ada dah surah ni. Surah tak ada. Tu. Sebab apa dia pegang dengan hak itulah, hadis hak banyak tadi tu kan, iaitu tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Apa nama, kalau nama sembahyang kena ada Fatihah. Sekurang-kurang dia pegang hak tu. Tetapi jumhur ulama kata baca juga. Baca juga. Iaitu supaya kita tengok hadis Abu Hurairah kemudian. Nabi baca dalam 2 rakaat sunat subuh tu qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Maknanya hak tu paling ringkas dah tu kiranya. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kata dia berasa macam Nabi sallallahu alaihi wasallam tak baca Fatihah. Nisbah dengan hak lain-lain semaya, hak sepanjang malam tu, hak dia duk tengok Nabi duk semaya tu lama-lama. Hak ni cepat dia semaya. Macam tak baca Fatihah. Bukan makna tak baca Fatihah sungguh. Ni hak jumhur ulama takwil. Sebab apa? Sebab ada ni sebut baca qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun lepas Fatihah lah. Dia kata betul. Ada juga hak kata sunat subuh ni molek panjang. Baca panjang molek. Itu pendapat Imam Tahawi. Dia kata panjang. Tapi iyalah, begitulah. Kalau kita nak ambil hak kurang lah, paling kurang kita kata hak Imam Malik tu molek lah, iaitu baca Fatihah saja. Siapa tak baca langsung tu tak molek juga, kita kata bacalah Fatihah saja. Tetapi kalau lega sikit, misalnya Tok Imam tak mari lagi, kita boleh bacalah kuliah qul huwallahu ahad. Ataupun kalau lama lagi kita sudah bangun dah, kita nak baca panjang, boleh pakai belakang ni, boleh pakai belakang. Bahkan pendapat hak mengatakan tak baca langsung Fatihah tu, boleh baca hak mana-mana, hak pendek 2 ayat, ayat pun boleh, mudhammatan baca hak tu rokok tak? Boleh, terutama bagi orang mazhab yang mengikut mazhab Hanafi tu, sebab dia tidak wajib baca Fatihah tu. Bukan merupakan rukun. Baca Fatihah tu tidak merupakan rukun sembahyang bagi dia. Dalam keadaan dia nak gaduh tu imam ni nak rokok tadi lagu mana, dan dia tu kena sembahyang sunat subuh, adakah baiknya kalau dia ikut hak ni? Hak kata tidak kena Fatihah tu nak berhabis tu lama juga. Ikutlah 3 ayat kau sekurang-kurang ni, kalau nak cukup satu surah 3 ayat. Hak tu surah Al-Kautsar itu, kalau tidak pun mudhammatan saat ni lah. Rokok selalu. Boleh jadi. Tapi tak molek buat begitu. Hak moleknya hak sederhana lah, hak sederhana. Hak ramai-ramai buat ni, baca Fatihah dan baca surah hak rekah-rekah. Begitu. Lepas tu cerita Bilal, dia nak pergi cerita kepada Rasulullah tentang sembahyang subuh ni. Tiba-tiba Aisyah ada royak gapo-gapo ni ke dia ni, tanya dia tentang apa-apa ni. Jadi lambatlah dia hanya lambat nak pergi royak kepada Nabi SAW. Nabi duduk dalam rumah dia. Jadi sehingga jadi cerah dah subuh tu. Mana subuh tu ada lagi, cuma cerah benar. Fa asbaha jiddan. Bilal pun mari royak sembahyang. Lepas pada tu disusulinya pula royak tu, azan di situ bukan makna taba'a azanahu. Azan di situ daripada azana, makna memberitahu. Lepas tu dia mari royak pula. Lewat dah ni. Nabi tak keluar-keluar apa juga lagu tu. Jadi bila dia keluar, dia royak Bilal. Jadi macam dia menyatakan keuzuran dia lah, alasan dia lah, apa yang jadi dia mari lambat ni royak ke Nabi ni. Iaitu Aisyah ni duduk tanya dia apa-apa, ada lah benda dia tak sebut di sini. Jadi siapa dia tu terhalal lah untuk nak pergi cerita kepada Nabi SAW. Nabi pula bila dia royak gitu, dia kata lambat keluar tu. Setelah dia pergi royak, bila pergi royak pun dia lambat juga tu, dia kata aku duduk sembahyang. Lepas tu Bilal kata lewat benar ni, cerah benar ni kita ni, kata dia. Nabi SAW kata kalau cerah lah pergi pada ni pun aku tak tinggal, aku akan sembahyang juga. Situlah ulama-ulama kata sembahyang sunat subuh ni paling perlu dijaga. Antara banyak-banyak sembahyang sunat tu kuat sangat.
Dia kata kalau cerah lagi pada tu aku tak tinggal tu. Bahkan aku akan sembahyang dengan comel, dengan molek. Aku akan tetap mengerjakannya, yang ni 2 rakaat tu dengan comel, dengan molek. Jadi comel molek tu lagu mana? Hak dia sembahyang, Aisyah kata cepat tadi tak comel kan? Comel tu cara dia tu. Cara sembahyang sunat subuh tu. Sunat subuh tu comel dia tu iaitu pendek. Pendek. Tapi pendek pun dalam bacaan yang sempurna lah. Bacaan yang sempurna. Seperti kita kata tadi, baca Fatihah jugalah waktu hak molek. Sekurang-kurangnya kalau kita kata la salata kamilah, tidak ada sembahyang yang sempurna. Maknanya tak sempurna lah kalau tak baca Fatihah. Apa lagi kalau kata tak sah sembahyang kalau tak baca Fatihah, lagi berat hak tu. Mana kita ambil kira hadis tu, kita bacalah. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu tinggal 2 rakaat ni walaupun kamu walaupun kamu diserbu oleh kuda. Walaupun kamu dirempuh oleh kuda musuh. Kuda musuh ni mari ni. Mari kuda ni dalam keadaan takut lah, kita kata mari dengan derah ni, tepuh kita tak tu kalu lah muka kuda. Dalam keadaan lagu tu pun Nabi tak boleh tinggal. Tu pokok dia kata wajib tu. Pokok Hanafi kata wajib tu, ni lah alasan dia. Walaupun kamu dirempuh, ditepuh, diserbu oleh kuda. Itu satu makna. Maknanya musuh mari serang kamu dengan kuda. Kalau kuda tepuh ni boleh mati. Kalau kuda derah tepuh, orang tu mana kalau dia duduk cacat tu, kuda tepuh tu boleh mati orang tu, kuat dia. Makna setahun tu pun Nabi suruh sembahyang. Itu satu makna. Yang kedua, walaupun kuda menghalau kamu, walaupun kuda menghalau kamu. Di sini dia sebut dalam syarah ni muka surat 380. Khalil Ahmad ni, Syekh Khalil Ahmad ni, dia tulis Badlul Majhud, kemudian daripada pengarang Aunul Ma'bud tu tulis. Aunul Ma'bud tu aliran ahli hadis. Badlul Majhud ni aliran Hanafi. Ahli hadis pengarang Aunul Ma'bud tu tulis, dia kata berhubung dengan makna hadis ini diambilnya daripada Syekh Nazir Hussain Ad-Dihlawi. Nazir Hussain ni imam ahlul hadis di benua kecil India. Tu kita kena tahu sejarah. Apa saja dia sebut sini, Nazir Hussain ni adalah imam ahlul hadis. Semua ahli hadis hok tak ada mazhab ni sana ni anggap dia tu imam. Memang orang hebat lah, alim besar lah. Alim besar. Dan dia ni anak murid kepada Shah Abdul Aziz juga. Anak murid kepada Shah Abdul Aziz. Shah Abdul Aziz tu anak murid kepada Shah Waliullah, ayah dia sendiri. Ni satu aliran ahli hadis, Shah Waliullah, Shah Abdul Aziz, Nazir Hussain begitu. Satu lagi Shah Waliullah, Shah Abdul Aziz, dia pergi Shah Ishaq. Ni aliran, satu aliran lagi. Tu dia 2 aliran pengajian hadis di India. Hak ni orang panggil aliran ahli hadis. Hak ni soal lagi tu aliran Diobandi. Aliran Dioban, ulama-ulama Dioban. Jadi Syah Ishaq tu turun lagi Qasim Nanutwi, pengasas Darul Ulum Dioban. Lepas tu turun sampai kita ni. Hak soal lagi tu aliran Nazir Hussain. Anak tok gurunya tok guru sama. Sebab itulah orang panggil Syah Abdul Aziz itu Musnadul Kul di sana. Tok guru bagi semua aliran. Anak Syah Waliullah tu. Semua aliran hadis di India ada dia tu, tok guru nombor 1. Temu situlah. Lepas tu baru 2 aliran ni ada. Tapi hak asalnya mari daripada Syah Waliullah. Sebab tu Syah Waliullah ni orang ingat sangat. Keluarga dia itulah yang menghidupkan ilmu hadis sana. Sebelum dia tu ada dah tapi tak kemah. Selepas dia tu baru kemah. Dan lahir aliran pengajian hadis. 2 aliran pengajian hadis yang besar ni lahir daripada keluarga dia. Kalau silsilah sanad hadis ni sampai situ.
Tak pergi kau kedai. Hak jadi berkat tu. Tuhan bui selama mana dia bandi ni pula ni. Oh ni dia bandi. Syekh Zakaria dia bandi. Syekh Fakhruddin hak alim-alim mengarang kitab besar-besar tu, yang orang kagum baca aliran dia bandi. Ataupun aliran ahli hadis. Semuanya bertemu. Temu atas ni Syah Waliullah berlaku. Sebab itulah orang hormat sangat kepada Syah Waliullah. Aliran ahli hadis ni ramai pula lah. Nawab Siddiq Hasan Khan. Tu banyaklah mengarang tafsir hadis gapo. Tu aliran ahli hadis. Ni bawah pada Nazir Hussein lah, bawah. Lepas pada tu ni pengarang Aunul Ma'bud Syarah Abu Daud. Lepas pada tu pengarang Sunan Tirmizi, Tuhfatul Ahwazi, aliran ahlul hadis berlaku. Tu aliran ahlul hadis. Ramai. Lepas tu Maulana Wahiduz Zaman yang terjemah Sunan Sittah tu dalam bahasa Urdu semua sekali. Dan dia buat kamus hadis. Dia buat bab Quran. Quran ni kan tak ada bab. Dia buat bab. Ayat-ayat berkenaan dengan sembahyang ni bab. Ayat-ayat berkenaan dengan ni dia buat. Tapi dia hidup dia 5 minit kata dia. Kalau nak jumpa dengan dia 5 minit. Lepas pada tu dia akan tinggal. Dia tulis dah pintu rumah dia tu. Tak boleh kecek banyak tak sih dia. Rugi masuk. Tapi dia buat tu memang orang boleh tengok lah hasil dia tu. Lepas dia mati orang boleh tengok. Dia 5 minit lah tulis dah pintu muka pintu rumah dia tu. Kalau nak gapo-gapo pun sekat 5 minit. Tak boleh lebih daripada tu. Kalau duduk lagi pun dia akan tinggal. Dia akan tinggal ikut mung lah. Dia pesen lagu tu. Kalau orang ajak tak pergi. Dia ni Maulana Wahiduz Zaman. Ini semua ni aliran ahlul hadis. Kalau aliran dia bandi pula Anwar Shah Kashmiri, Syekhul Hind. Ni semua orang besar-besar belaka tu. Qasim Nanutwi, Rashid Ahmad Gangguhi, Syekh Zakaria. Orang ramai lah. Orang-orang alim besar ni. Kalau nak kira lebih ramai hak ni, hak dia bandi. Lebih ramai. Dan sistem pengajian dia pun lebih kemah. Ni dia sebut. Dia marah ni. Ni. Tak apalah, kita baca sikit. Dia kata mengikut Nazir Hussein, la tatruku rak'atayil fajr wa in dafa'atkumul fursan ay fursanun lirrahil. Yani in hana waqtu rahilil jaysh wa sara al jaysh wa ujjila ataupun wa ajila lirrahil fala tatrukuhuma. Susah mana. Iaitu Syekh Nazir Hussein kata, jangan kamu tinggal 2 rakaat sunat subuh ni walaupun kamu dihalang, walaupun kamu ditolak, dipaksa, ditekan oleh orang-orang yang berkuda untuk berangkat. Yang ni bila tiba waktu berangkat, supaya kita katalah ni mula sampai dulu dia kuda, kita kata gini, bah nak jalan dah pek dah. Kita kata walaupun dalam keadaan lagu tu orang nak tinggal ni, kamu kena maya juga. Gitu maksud dia. Wa in taradatkumul khail, walaupun kamu didesak oleh kuda yang akan berangkat dalam kumpulan tu, mana kamu tinggal seorang lah. Tinggal seorang. Kalau tidak pergi cepat sekali dengan orang tu, walaupun dalam keadaan tu kamu kena semayang. Itu mengikut Nazir Hussein. Lepas pada tu makna yang kedua bagi hadis ni, walau taradatkumul khail, makna yang kedua ini diambil daripada Syekh Hussein bin Muhsin Al-Ansari Al-Yamani. Ni orang Arab Yaman, orang alim besar, anak murid kepada Syaukani yang pergi ke India atas jemputan Nawab Siddiq Hasan Khan. Nawab Siddiq Hasan Khan ni dia menikah dengan raja. Bini dia tu raja, kaya lah. Dia antara jasa dia panggil orang alim orang Arab, anak murid Syaukani pergi ke India mengajar hadis di sana. Ramailah ulama-ulama sana hak ngaji dengan dia ni pun. Ni pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tadi seperti yang kita bagi tadi. Makna hak kita bagi tadi. Yani in taradatkumul khail ay khailul adu. Maknahu idza kana ar-rajul mathalan hariban min al-adu wal adu yarkabu farasahu liyaqtulahu fala yanbaghi lil matlub tarku rak'atayil fajr. Gitu. Maknanya kalau seseorang tu misalnya dalam keadaan dia duduk lari kepada musuh ni, musuh tu naik kuda dia nak bunuh dia, kejar dia,
Dalam keadaan lagu tu pun orang yang dikejar saat ni, dia tak boleh, jangan tinggal semaya sunat subuh ni. Siapa setara tu. Walaupun kamu dirempuh oleh kuda musuh. Kita terjemah tadi tu mengikut hak yang kedua saat ni. Hak yang pertama tu hak Nazir Hussein. Lepas tu dia mari lagi hak lain. Hak yang ketiga tu lebih kurang hak yang kedua juga sebenarnya. Tak apalah. Nabi SAW selalu baca dalam 2 rakaat sunat subuh tu amanna billah. Ni dia tidak ambil awal ayat lah, dia ambil hak tengah. Tapi ayat tu lah dalam rakaat yang pertama hak ni, dalam rakaat yang kedua amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Dalam riwayat lagi tu riwayat Abu Hurairah, hak tu dengan lengkap lah daripada awal. Iaitu dia dengar Nabi SAW baca dalam 2 rakaat sunat subuh, qul amanna billah. Hak tu baru awal. Hak tadi kan amanna, gitu selalu. Ni qul amanna billah wa ma unzila alaina. Itu dalam rakaat yang pertama. Dalam rakaat yang kedua Rabbana amanna bima anzalta. Qul, katakanlah amanna, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, yakni Quran ataupun kitab lah. Dalam rakaat yang pertama. Dalam rakaat yang kedua Rabbana, Tuhan kami, amanna, kami beriman dengan apa yang Engkau telah turunkan dan kami telah mengikut Rasul ini. Faktubna ma'asyahidin, maka kamu catatlah kami ni, nama kami ni bersama-sama dengan orang-orang yang menyaksikan, orang yang menjadi saksi. Ataupun dia baca inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim. Kami utuskan engkau membawa kebenaran sebagai membawa berita gembira dan sebagai membawa ancaman, dan engkau tidak akan ditanya tentang penghuni neraka tu. Syakkad Darawardi syak dalam meriwayatkan hadis ini, sama ada dia baca Rabbana amanna ataupun inna anzalna, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Antara dua itulah dia syak, perawi ni syak. Maknanya dia baca ringkas lah. Gitulah. Apanya kita sekat itulah dulu malam ni. Wallahu a'lam.